mempunyai pusat dan kompleks astronomi Islam tersendiri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, pusat tersebut yang terletak di kawasan Pantai Damai merupakan inisiatif Jabatan Mufti Negeri Sarawak dalam membangunkan beberapa pusat astronomi di negeri ini ke arah meluaskan ilmu falak dalam kalangan generasi muda. Kita nak melahirkan anak-anak kita yang berminat untuk mengetahui ilmu-ilmu yang ada di galaksi kita lah. Kerana ia ada mempunyai nilai ekonomi dan juga nilai pembangunan masa depan. Dalam sidang media selepas melancarkan seminar fatwa peringkat negeri Sarawak di Kuching, beliau menambah ia bakal menjadi pusat astronomi kedua di Sarawak selepas pusat astronomi Islam di Miri yang ditubuhkan untuk tujuan serupa. Menurutnya lagi, dari aspek pengkajian astronomi, Jabatan Mufti Negeri Sarawak giat bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi dan antara cadangan daripada kerjasama tersebut adalah untuk mewujudkan kompleks astronomi ke arah menarik minat lebih ramai generasi muda. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu perkembangan zaman dan teknologi menuntut kepada sesebuah fatwa yang berwibawa agar masyarakat dapat melaksanakan kehidupan harian dengan panduan hukum yang tepat. Sehubungan itu, beliau menyeru masyarakat Islam di Sarawak yang mempunyai kemusykilan hukum agama untuk merujuk Jabatan Mufti agar mendapat jawapan yang tepat dan berautoriti. Sebanyak 4 kertas kerja dibentangkan pada seminar sehari tersebut, termasuk fatwa berhikmah Ummah Sejahtera yang dibentangkan Mufti Negeri Sarawak Sahibul Samahah Datuk Kipli Yassin. Sementara itu, Sarawak akan terus melaksanakan projek-projek di bawah kerajaan negeri seperti yang dirancang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menjelaskan secara makro negeri ini tidak terjejas dengan langkah penjimatan perbelanjaan awam yang diumumkan Kerajaan Persekutuan, memandangkan kerajaan negeri mempunyai peruntukan sedia ada untuk setiap projek yang telah dirangka. Bukan kita tidak berjimat, tapi kita rasa bahawa kita ada affordability kita ada, sudah dirangka dan peruntukan sudah sedia, kita teruskan. Kalau tidak, ekonomi akan merundung. Orang akan hilang kerja. Jadi untuk Sarawak, kita teruskan jambatan, RTP, semua jalan. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang sama di Kuching ketika diminta untuk mengulas mengenai garis panduan penjimatan perbelanjaan awam seiring mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan yang dikeluarkan Kementerian Kewangan Jumaat lepas. Ditanya jika kerajaan negeri akan bertindak membantu meneruskan projek-projek kerajaan pusat, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata ia bergantung pada peruntukan negeri. Tambahnya lagi, jika Kerajaan Persekutuan tampil meminta bantuan daripada kerajaan negeri untuk melaksanakan projek pembangunan, pihaknya bersedia membantu dengan mengenakan kaedah khas bagi memastikan pembayaran balik dilunaskan dengan cekap. Penubuhan pengkalan udara bomba di Kuching dan Kota Kinabalu, Sabah kini masih dalam peringkat mengenal pasti tapak yang sesuai untuk menambah pengkalan unit udara bomba sedia ada iaitu di Subang, Pulau Pinang dan Miri, Sarawak. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, walau bagaimanapun di Sarawak, pengkalan sedia ada di Miri yang ketika ini turut digunakan oleh Sabah dan Sarawak akan dipindahkan ke Kuching dan tapaknya telah dikenal pasti. Tanpa mengulas lebih lanjut mengenai lokasi tapak berkenaan, Datuk Seri Dr. Ismail memaklumkan setakat ini perbincangan bersama Kerajaan Sarawak juga berjalan lancar. Manakala di Kota Kinabalu, penubuhan pengkalan udara kini dalam peringkat perbincangan bersama Kerajaan Sabah dalam mengenal pasti tapak yang sesuai. Bagi pelaksanaan penubuhan kedua-dua pengkalan udara itu, jelasnya ia akan dilakukan secara berperingkat. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perbarisan Pentauliahan Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 di Padang Kawat Jabatan Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya, Kuching.
Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ismail berharap pegawai bomba di negeri ini khususnya yang telah menamatkan siri latihan itu agar terus cekal memikul tanggungjawab dan menjaga integriti sebagai anggota bomba. Seramai 108 pegawai bomba mengikuti kursus Sijil Sains Kebombaan Siri 1 2022 yang didedahkan dengan ilmu dan kemahiran kebombaan meliputi teori dan praktikal menerusi 13 modul latihan. Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Ismail turut menyampaikan anugerah pelatih terbaik kepada 3 penerima. Anderson Francis Chan menerima anugerah Menteri Keseluruhan terbaik, anugerah Ketua Pengarah Pertika terbaik diberikan kepada Kamelia Kayang Rapi, manakala Muhammad Zulkifli Fakhruddin Nuraidi menerima anugerah Ketua Setiausaha Teori terbaik. Tabung Baitulmal Sarawak TBS menerima zakat perniagaan berjumlah 1.8 juta ringgit daripada Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB. Cek replika zakat berkenaan disampaikan oleh penolong pengurus besar operasi LPB, Kapten Zakir Han Yusof kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud bagi pihak TBS semasa kunjungan hormat di Demak Jaya, Kuching pagi tadi. Turut hadir menyaksikan penyerahan zakat berkenaan ialah Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha dan Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili. Terdahulu, Tun Pehin Sri Taib menerima kunjungan hormat daripada Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching Yang Baharu, Zing Weiping. Kunjungan hormat tersebut adalah bersempena pelantikan beliau sebagai Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching Yang Baharu berkuat kuasa bulan lepas menggantikan Cheng Guangzhong. Dalam kenyataannya, beliau yakin kerjasama dan persahabatan antara China dan Sarawak akan terus membangun pada masa akan datang. Zing turut memohon kerjasama daripada rakyat Sarawak untuk memperkukuh kerjasama yang telah terjalin dalam pelbagai sektor selain mempromosi hubungan erat antara kedua-dua pihak. Kementerian Pendidikan Singapura bersedia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak untuk meningkatkan kualiti pendidikan serta memupuk bakat sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Sarawak. Menurut kenyataan media, program tersebut akan meliputi pertukaran pelajar, program pembangunan kompetensi guru, perkongsian pengalaman lawatan guru Singapura ke Sarawak dan program memupuk minat dan bakat dalam STEM. Kerjasama tersebut dibincangkan dalam satu majlis makan malam yang dianjurkan oleh Menteri Pendidikan Singapura, Chan Chung Sing, untuk Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Roland Sagahwiin, semasa lawatan kerja beliau ke Singapura. Terdahulu, delegasi Sarawak turut mengadakan kunjungan hormat ke atas wakil Majlis Pendidikan Perubatan Bio dan Institut Teknologi Pemprosesan Bio di bawah skop Agensi Sains, Teknologi dan Pendidikan Singapura, juga dikenali sebagai A-Star. Hasil pertemuan tersebut juga telah menghasilkan kerjasama pendidikan yang berpotensi antara Institut Pendidikan Singapura, khususnya dalam bidang pembangunan produk semula jadi daripada sumber biologi Sarawak untuk makanan, perisa terapeutik dan sifat perubatan. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan.